Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mastika Hadis jilid yang kedua, muka surat 401. Yang Jawi punya 401. Sama juga Irumi 401. Di bawah tajuk si mati mendengar seruan orang hidup. Jadi hati-hati kita. Orang mati dia mendengar seruan orang hidup. Jadi kalau kita pergi ke kubur, jangan sekali-kali pergi duduk bercakap tak tentu pasal. Jangan sekali-kali pergi bercakap tak tentu pasal. Bahkan hadis yang berhubung dengan talqin, dalam sedi yang lepas kita bincang tentang talqin. Jadi anda dah huraikan masalah talqin ini panjang. Talqin itu ada dua kategori. Satu dia panggil talqin orang yang nazak, talqin orang yang nak mati. Maka itu kita disunatkan, digalakkan bila kita pergi dekat dengan orang yang nak mati, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah orang yang nak mati di kalangan kamu dengan perkataan, dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi supaya mereka itu dapat menghembuskan nafasnya dengan akhir kalimah la ilaha illallah. Kemudian isu yang kedua masalah talqin, iaitulah isu setelah selesai daripada ke bumi mayat, maka di sana ada satu lagi talqin, iaitulah talqin. Talqin itu maksudnya ajar. Kita nak ajar, nak ingatkan si mati supaya dia menjawab soalan-soalan malaikat itu dengan tepat. Itu maksud kalau disebut talqin dalam kitab-kitab fiqh kita ni, maksudnya talqin setelah dikebumikan, dikebumikan. Jadi hadis yang berhubung dengan talqin juga menjadi dalil syar'i bahawa si mati mendengar seruan orang yang hidup. Sama ada seruan itu bertujuan memberi peringatan seperti terkandung dalam bacaan talqin, atau seruan itu bertujuan memberi salam kepadanya semasa menziarahi kuburnya. Ingat ke tidak waktu kita ziarah kubur, apakah yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Jadi Nabi kita ajar supaya kita beri salam kepada si mati. Ingat kan? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah dan juga sahabat yang lain, Nabi kita ajar assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal minal mu'minina wal muslimin. Jadi bila kata di para ulama, bila kita bagi salam assalamualaikum, jadi kalau orang itu tak dengar, buat apa bagi salam? Ya, jadi kita bagi salam ni sebab dia dengar. Itu satu hujah. Hujah yang lain, sewaktu berlakunya peperangan Badar, tanda di kitab tu. Sewaktu berlakunya peperangan Badar, orang-orang kafir Quraisy yang mati dalam peperangan Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam campakkan mereka, mengarahkan sahabat-sahabat campak mereka ni ke dalam Qalib. Qalib ni telaga buruk di Badar, campak dalam tu. Kemudian pada malamnya Nabi kita pergi ke Qalib, ke telaga buruk tu. Nabi kita pergi bercakap dengan ahli kubur itu. Nabi kata, ya fulan, apa yang kamu dapat melawan aku? Ya fulan, apa kamu dapat lawan aku? Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, kenapa bercakap dengan orang yang sudah bangkai ni? Nabi kata apa? Mereka mendengar tetapi tak boleh nak jawab. Dia dengar, tak boleh jawab. Nah, jadi ini menunjukkan bahawa si mati itu dengar salam kita. Jadi kalau kita pergi ke kubur,
ziarah kubur ayah kita ke, ziarah kubur mak, ziarah kubur siapa saja, kita kata assalamualaikum ya ahlad diyar, mana salam kepada para penduduk kampung ini. Antumus sabiqun nahnul lahiqun, kamu pergi dulu, kami juga akan mengikuti kemudian. Jadi itu dia panggil kita, kita akan ikut pergi sekali, insyaallah taala, lambat ataupun cepat kita akan pergi ke tidak, akan pergi juga. Jadi bila mereka dengar, maka hakikat ini disokong oleh hadis-hadis sahih yang lain yang menegaskan bahawa si mati bukan sahaja dapat mendengar suara atau seruan orang yang hidup, bahkan dapat mendengar bunyi tapak kaki, kasut orang-orang yang berjalan di tepi kuburnya. Kita berjalan tu dia dengar. Tengok nota 117 di belakang sana, ujung sekali tu, di muka surat 457. Sangat jauh lah jarak dia, pasal dia guna nota ujung. Saya kalau kitab muqarrar begini, elok nota kaki, senang kita turun bawah ya. Tengok hadis, di antaranya hadis sahih diriwayat oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini juga ditegaskan bahawa si mati sebaik-baik sahaja dikebumikan akan didatangi dua malaikat, Munkar dan Nakir, yang mendudukkan dia dan menyoalnya. Malaikat angkat dia duduk, disoal. Kesudahannya, jika ia orang yang beriman dan beramal saleh, akan selamatlah ia dan tinggallah ia dalam kuburnya dalam keadaan yang serba nikmat. Allahu Akbar. Serta diperlihatkan kepadanya tempatnya dalam syurga, ghuduwan wa asyian. Jadi pagi petang ditunjuknya, ini tempat kamu dalam syurga. Maka dia duduk dalam kubur tu seronok, suka dia. Sebaliknya wal iyazubillah, kalau ia orang kafir atau munafik, akan diseksa dalam kuburnya dan diperlihatkan kepadanya tempatnya dalam neraka, wal iyazubillah. Jadi kita minta berlindung dengan Allah daripada bencana ini. Tujuan talqin. Jadi kalau kita talqin itu untuk apa? Tujuan talqin ialah memberi peringatan kepada orang yang mati dan orang yang hidup. Yang mati, yang hidup, kita nak bagi dua-dua. Sedang peringatan itu pada umumnya sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quranul Karim, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan yang berguna dan mendatangkan faedah. Peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang yang mukmin. Ada faedah ke tidak? Ada faedah. Dan orang-orang yang sangat berhajat dan memerlukan peringatan ialah si mati, semasa ia sedang disoal dalam kuburnya. Jadi orang mati dalam kubur ni, kalau kita peringatkan dia, maka dia ingatlah. Cuma kata di para ulama, nak ingat ke tak ingat orang ni berdasarkan kepada amalan dia di atas dunia. Manakala orang ni langsung tak tahu apa, tidak ada amalan, solat pun tidak, apa pun tidak, bawalah guru yang paling pakar pun dalam bidang talqin ini, mereka tak akan boleh jawab. Sebagaimana di atas dunia lagi kita lihat, kita berdoa kepada Allah SWT minta husnul khatimah. Ada di kalangan manusia, bila orang ajar dia mengucap, tak dapat mengucap. Suruh dia mengucap, tak dapat nak mengucap. Kelu lidah, beku lidah dia, tak boleh nak kata la ilaha illallah, sebab dosa-dosa dia telah mengekang dia. Jadi sama juga di alam kubur. Kalau orang tu orang yang beriman, insya-Allah mereka boleh jawab. Tapi kalau orang yang sebaliknya, na'udzubillah, inilah yang menakutkan kita. Jadi sebab itulah bacaan talqin dikehendaki menterjemahkan kandungannya supaya dapat dipahami dan mencapai maksud yang diharapkan. Jadi eloklah selepas ke bumi jenazah, keluarga dia yang ada di kubur itu dikumpulkan, kumpul di tepi kubur, kita terjemahkan bacaan talqin ataupun tazkirah lain, beri peringatan kepada keluarga si mati
yang saudara kita ni, keluarga kita ni, dia telah pergi dengan amalannya, kita yang masih hidup ni bersedialah untuk masuk ke dalam kubur pada waktu dan saat yang akan datang, entah bila-bila masa, mungkin cepat dan mungkin juga lambat. Sangat penting. Saya kira waktu itu hati keluarga ni tersentuh dengan kematian keluarga dia. Jadi mungkin dia mudah terasa. Kalau kita bagi nasihat, mudah terasa. Tapi kalau setakat dia pergi kubur, dia ambil gambar tu ayah dia mati je, lepas tu balik dengan ketawa, dengan tidak ada keinsafan, maka kita merasakan satu kerugian. Peluang yang ada itu tidak diambil peluang. Jadi peluang yang ada ini kita beri sentuhkan hati dia dengan kematian. Tak selama lah, dalam 10 minit, paling lama pun 15 minit kita tazkirah di kubur, kita talqinkan orang yang hidup ni supaya sedar, insaf bahawa kita juga akan mati. Elok. Kata orang tengok dengan mata sendiri tak sama dengan dengar. Kita tengok keluarga kita, mak ayah kita dibawa ke dalam kubur sekarang, timbus pun belum selesai lagi. Ustaz dah bagi tazkirah kepada keluarga si mati supaya mengingati, menginsafi apa yang kita akan pergi. Menarik. Jadi cadangan ini supaya diterjemahkan dan ditazkirahkan kepada si mati, saya sangat-sangat setuju. Jazakumullahu khairah kepada pena penulis kita ni, sebab sangat berguna terjemah kepada si mati, terjemah kepada orang yang hidup. Kadang-kadang pengiring jenazah tu Masya Allah tabarakallah, anak dia ke cucu dia ke, yang perempuan-perempuan tu mari tutup aurat tak lepas, duduk di kubur berjambul, kain terbelah pun ada. Kadang-kadang saya tegur, tanya, kata Mek nak gimana ni? Mek lah orang Kelantan ni nak. Kata Mek nak gimana tu? Saya tengok mayat tu, kata balik tukar baju dulu, kain dulu, takkan dengan kain cari, oh saya baru turun flight lah macam-macam. Alasan yang tidak berguna di hadapan Allah Azza wa Jalla. Atas dunia pun orang tak pakai dah alasan tu. Dah tahu dah balik nenek mati nak pergi kubur, pakailah molek-molek. Kenapa dia bagi alasan yang tak betul? Nah, ini masalah kita. Jadi bacaan talqin juga telah disusun oleh alim ulama rahimahumullah, meliputi dua bahagian. Bahagian yang pertama seperti yang tersebut dalam hadis talqin, dan bahagian doa seperti yang tersebut dalam hadis istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit. Istaghfiru maknanya minta ampunlah kepada saudara kamu ini kerana dia sedang was'alu lahu tasbit, mintalah dengan Allah Azza wa Jalla supaya meneguhkan pendirian dia di dalam kubur. Yang menyuruh berdoa untuk si mati sebanyak-banyak, sebaik-baiknya, sebaik-baik sahaja ia dikebumikan, serta memohon semoga Allah Ta'ala menetapkan i'tiqadnya berdasarkan kalimat tauhid, dua kalimah syahadah, semasa ia disoal oleh malaikat di dalam kuburnya. Oleh kerana itu, kandungan bacaan talqin itu panjang, maka kesimpulannya seperti berikut. Bahagian awalnya dimulakan dengan beberapa ayat suci Al-Quran yang menegaskan bahawa tiada yang kekal melainkan Allah, dan bahawa tiap-tiap diri yang bernyawa akan mati. Jadi eloklah kita terjemah ayat ni. Kemudian diseru si mati supaya ia tetap berpegang teguh kepada i'tikad tauhid yang tersimpul dalam dua kalimah syahadah yang menjadi pegangannya semasa ia hidup dahulu, dan hendaklah ia menjawab dengan tenang semasa malaikat menyoalnya tentang i'tikad kepercayaan. Itulah kita kata, kalau dia betul-betul sudah yakin dengan kepercayaan ini, maka dia akan teguh pendirian dan boleh jawab di alam kubur. Di antara soalannya, jawapannya Allah Rabbi, Tuhanku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi, nabiku, Islamu dini, agamaku, Al-Quran imami, ikutanku, Ka'bah kiblati, kiblatku, salatnya 5 waktu ialah sembahyang yang diwajibkan ke atasku, dan sekalian orang-orang Islam adalah saudaraku. Kemudian diakhiri dengan bahagian yang kedua, iaitulah bahagian doa seperti berikut wa nastaudi'ukallah, artinya wahai saudara kami serahkan engkau kepada Allah,
Semoga Allah Ta'ala limpahkan rahmatnya kepadamu semasa saudara berada dalam kubur di alam barzakh, dan seterusnya semasa saudara dibangkitkan pada hari kiamat. Sabbatakallahu bil qawli tsabiti fil akhirati kama sabbataka bihi fid dunya. Kami memohon supaya semoga Allah Ta'ala menetapkan i'tikadmu dengan dua kalimah syahadah yang tetap teguh di akhirat, terutama dalam kubur, sebagaimana Allah telah menetapkan i'tikadmu dalam dunia dengan kalimah syahadah itu. Anasallahu wahsyatak wa rahima ghurbatak wa ghafara sayyi'atak wa qabila hasanatak. Kami juga memohon semoga Allah Ta'ala menemankan saudara yang sedang kesunyian dengan diberinya semangat tenang tenteram, dan dikasihinya saudara yang sedang berada dalam keadaan dagang keseorangan dalam kubur, dan juga semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosamu dan menerima amal baikmu. Ya Allahumma ya anisa kulli wahid wa ya hadiran laysa yaghib, anis wahdatana wa wahdatah, warham ghurbatana wa ghurbatah, wa laqinhu hujjatah, wa la taftinna ba'dah, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang sentiasa menemankan dengan pertolongannya tiap-tiap makhluk yang keseorangan dan memerlukan pertolongan. Wahai Tuhan yang sentiasa ada, tidak pernah lenyap, temankanlah keseorangan kami semasa kami mati kelak, dan temankanlah keseorangan saudara kami si mati ini yang sedang terlantar keseorangan dalam kubur, dan kasihanilah keadaan dagang terasingnya kami semasa berada dalam kubur, dan keadaan dagang saudara kami ini yang sedang berada dalam kuburnya. Demikian juga berilah petunjuk kepadanya supaya ia dapat menjawab dengan betul semasa malaikat menyoalnya, dan janganlah engkau pesongkan iman kami sepeninggalannya, serta ampunkanlah segala dosa kami dan segala dosanya ya rabbal alamin. Dengan ini selesailah bacaan talqin. Jadi alhamdulillah, dalam perbincangan yang lepas ana sudah sebut hadis tentang talqin itu yang telah dibincangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia ini termasuk dalam hadis yang dhaif, tetapi yang menerimanya di atas dasar fadailul amal, kita mengatakan benda itu termasuk dalam benda khilaf di kalangan ulama. Jadi apabila selesai membaca talqin dan sebelum bersurai, biasanya sidang hadirin membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah dan lain-lainnya beramai-ramai serta bertahlil, dan diakhiri dengan doa semoga si mati dan kaum muslimin dan muslimah umumnya yang hidup dan yang mati beroleh rahmat dan selamat sentosa. Jadi kita kata perkara ini tentang masalah talqin tadi ada hadis-hadisnya walaupun lemah, tapi amalan-amalan yang kita buat seperti beramai-ramai seperti yang disarankan sini, baca bertahlil di kubur itu, maka tidak ada sandarannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma masalah baca Quran, kita baca kepada keluarga kita yang telah mati, kita telah bincang dalam siri yang lepas, iaitulah nukilan daripada kitab Ibnu Abil Izz, nama dia Syarah At-Tahawi, dan juga pandangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang menyebut tentang pahala sampai kepada orang mati. Kita letak asasnya pahala sampai kepada orang mati, cuma kaifiat yang dibuat itu maknanya tidak ada sandaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah kita perbincangan tentang masalah dikubur, amalan setelah mati. Kita masuk pada perkara yang berikutnya, iaitulah perkara-perkara yang berhubung dengan kubur, berhubung dengan kubur. Selain meratakan tanah kubur, meninggikan tebing kubur sekadar sejengkal. Jadi kita ambil kubur tu sejengkal, mana tak lebih pada tu ya, supaya tanah tu bila mari hujan dia turun jadi sama balik. Menjirus dengan air. Jadi adalah katanya di zaman Nabi SAW tu mereka siram air tu untuk apa? Untuk nak ratakan, kemaskan tanah tu supaya tidak berdebu dan sebagainya. Menaburkan di atasnya batu kerikil, tak batu kerikil, biar orang panggil tanda lah sebagai tempat kubur, dan mencacak di atasnya ranting pokok yang masih hijau. Biasa orang tanam pokok apa kalau atas kubur ni?
Puding. Okey. Apa nama pokok ni? Macam-macam pokok lah ada atas kubur tu kan. Yang penting nak tanda sebelum kita letak tanda yang lain. Tengok ni. Tengok nota 1, 2, 3. Termasuk selasih dan sebagainya, kerana selagi dia hijau, masih hijau dan belum kering, ia sentiasa bertasbih, dan tasbih itu membawa rahmat kepada si mati. Ini di antara punca kenapa dipacak pokok yang hijau itu. Setengah ulama mengaitkan masalah ini dengan hadis sahih Bukhari yang menerangkan bahawa semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semasa Rasulullah sedang berjalan di tepi dua kubur yang baru ditanam, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa kedua-dua si mati itu sedang diseksa. Yang seorang kerana dosanya selalu dia tidak beristinja, bersuci sesudah dia membuang air kecil. Mana buang air kecil, tidak istibra, tidak bersuci dengan baik. Dan yang seorang lagi kerana dia selalu namam, yamshi bin namimah, berjalan sebagai batu api, duk melaga-lagakan orang. Itu dia panggil batu api. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebatang pelepah kurma yang masih hijau dan membelahnya dua belahan. Yang satu dicacakkan atas kubur yang pertama dan yang satu lagi atas kubur yang kedua, sambil baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudah-mudahan dapat meringankan azab kedua-dua si mati selagi pelepah itu masih basah. Jadi adakah sama juga dengan hadis yang kedua pun sama juga, adakah tempat kita hari ini kubur di tempat kita ni duduk dalam taman, bahkan atas kubur tu pokok besar-besar belaka. Tujuan pacak pokok ni supaya pokok hijau tu bertasbih. Sekarang ni atas kubur kita pokok besar, adakah pokok itu tidak bertasbih? Itu timbul persoalan. Perlu lagi tak kita pacak pokok, ataupun pokok yang ada itu sudah memadai? Maka di sini ada sedikit perbincangan para ulama yang suka saya sebut di sini kepada para jemaah, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melalui kubur itu, Nabi diberi wahyu bahawa orang dalam kubur ini sedang diazab. Maka dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam diambilnya pokok tadi dan dia baca doa, mudah-mudahan selagi tak kering pokok ni, mana syafaat aku itu untuk ringankan azab kubur ini berlaku. Kita hari ni kita lalu ke kubur, yang kita nak pergi pacak atas kubur, adakah kita tahu mayat tu diazab ataupun tak tahu? Jawabnya kita tak tahu. Jadi kalau kita tak tahu, macam mana kita nak pergi pacak? Saya pacak atas ni, nak cacak atas ni pokok ni biar dia ringankan azab. Jadi kita kata di sebagian ulama, kita tidak tahu, bendanya gaib. Cuma Nabi SAW dimaklumkan kepada dia mayat ini sedang diazab. Maka dengan syafaat dia nak kurangkan azab kubur itu selagi pokok itu tidak, batang tamar tadi, pelepah tamar itu tidak kering, maka dia tak situ. Jadi oleh kerana kita tidak ada autoriti untuk nak tahu orang ni ada diazab atau tidak, bahkan kalau suasana kubur di tempat kita ni memang sudah duduk di bawah pokok pun, pokok itu sudah bertasbih dia. Jadi wallahu alam, itulah yang dibincang oleh para ulama. Jadi kalau lepas kita tanam mayat, kita ambil apa-apa daun yang ada lah. Kadang-kadang orang ambil daun kelapa, Malaysia ni tak ada tamar kan, ambil daun kelapa, ikat tanda sebagai tanda kepada kubur itu, insya-Allah itu tidak menjadi masalah kepada kita. Dan sunat juga menandakan kubur itu dengan batu nisan supaya mudah dikenali oleh orang-orang yang datang menziarahinya. Ambillah tak batu atas tu supaya tanda kepada kubur yang ada itu. Jadi tak perlulah buat perhiasan di atas kubur. Sebab apa? Sebab yang diambil kira amalan orang tu dalam kubur, bukannya binaan di atas kubur. Binaan atas kubur itu untuk orang hidup.
bukan untuk orang yang sudah mati. Tengok hukum meninggikan binaan kubur dan menghiasinya. Dengar baik-baik ni. Kubur, sebahagian kubur tu Masya Allah tabarakallah, batu marmar lagi pasang ya. Baru ni ada orang viral kan, bukan sahaja batu marmar, ada satu alat baru ni, kita dipakai solar, pergi pacak dekat kubur, dia akan baca Quran 24 jam atas kubur tu. Jadi ada apa cerita macam ni. Tengok hadis yang ke-243, an Jabirin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yaq'uda alaihi wa an yubna alaihi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada menyapu kubur dengan kapur. Jadi kubur kita buat dengan simen. Kubur dibuat dengan semen, batu kapur, marmar untuk menghiasinya. Satu, larangan. Yang kedua, larangan daripada duduk di atas kubur. Kita pergi atas kubur, kita duduk situ, jangan. Ini ramai agak orang ni, dia duduk atas belindang kubur orang tu, dia atas mana, duduk atas kubur, maka dilarang. Yang ketiga, dan juga daripada mendirikan binaan di atasnya. Larangan yang ketiga, daripada meninggikan binaan di atas kubur. Tanda hadis itu riwayat Imam Muslim. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Tiga perkara ini ambil perhatian. Tak boleh hias kubur dengan kapur, dengan marmar, lebih-lebih lagi. Yang kedua, tak boleh duduk di atas kubur. Yang ketiga, larangan daripada mendirikan binaan di atas kubur. Hadis yang kedua dalam bab ini, hadis 244, an Jabirin radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qubur wa an yuktabu alaiha wa an yubna alaiha wa an tuta. Rawahu Tirmizi. Maksudnya daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menyapu kubur dengan kapur. Tajsis maknanya buat kubur, belindang kubur tu dengan kapur. Dan daripada menulis pada apa yang ada di atasnya. Kita pergi tulis macam-macam. Nama orang ni lah, pangkat dia, bawah sekali Al-Fatihah. Ini larangan. Yang ketiga, dan daripada mendirikan binaan di atasnya. Yang keempat, dan juga daripada memijak atau berjalan di atas kubur. Berapa larangan adalah hadis yang kedua ni? 4 larangan kan. Ada tambahan lagi, tulisan itu dilarang. Hadis ini hasan sahih, riwayat Tirmizi. Tengok penjelasan ulama. Alim ulama rahimahumullahu taala telah menghuraikan kandungan kedua-dua hadis yang tersebut seperti berikut. Pertama, masalah menghiasi kubur dengan disapu kapur, hukumnya makruh. Mana makruh ini satu perbuatan yang dibenci pada syarak. Itu maksud makruh. Kena ingatlah, makruh ni maknanya benda yang dibenci pada syarak. Itu makna makruh, benda tak baik, perbuatan tak baik. Kita tujuannya, orang yang dah mati ni, kita tak nak lagi buat benda tak baik untuk dia. Kita nak buat benda-benda yang digalakkan oleh syarak. Jadi kalau pergi buat tak baik, maknanya tak boleh. Hukum larangan ini, hikmat larangan itu tidak diterangkan. Jadi Nabi tak sebut kenapa dia larang tajsis, menjadikan kubur itu dengan batu kapur. Kenapa? Tak sebut. Dalam pada itu, ada ulama yang mengatakan boleh jadi kerana perbuatan mencantikkan kubur termasuk dalam perhiasan dunia, sedang si mati tidak berhajat kepadanya. Jadi kita boleh letak situ, tulis kat tepi, hikmah larangan daripada menghiasi kubur. Larangan menghiasi kubur. Jadi sebab orang mati tak perlu lagi perhiasan dunia, yang dia nak hiaskan diri dia dengan amalan-amalan yang telah dibuat di atas dunia. Perkara yang kedua, masalah mendirikan bangunan di atas kubur. Bangunan di atas kubur. Satu, atau di tepi kubur. Satu, di atas kubur, seperti makam yang berkubah, buat dom atas kubur. Macam setengah kubur-kubur orang hebat-hebat sekarang, kita buat makam, mana ada binaan, ada apa. Bahkan setengah kubur
Orang-orang besar-besar, tok wali-wali contohnya, siap dengan kelambu lagi, pasang lampu berkelip lagi. Itu. Atau di tepinya. Tengok nota di tepi itu 129, seperti bangunan yang disediakan untuk orang-orang yang hidup yang datang berziarah atau dijadikan tempat solat. Biasa orang panggil wakaf. Wakaf kubur kan? Orang letak di tepi kubur itu wakaf. Jadi kalau ada kematian ke ada apa ke, orang-orang yang datang nak ziarah, orang yang tak uzur, sakit kan, boleh duduk atas tu. Jadi apa hukumnya? Atau mendirikan pagar atau tembok di kelilingnya, maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh jika tanah itu bukan tanah wakaf. Kalau bukan tanah wakaf, makruh. Biasa kubur ni, kubur tempat kita ni, ada tak kubur family? Mana kita beli tanah untuk keluarga kita saja. Ada orang buat kubur lah kita? Jarang ada. Yang adanya tanah kubur, tanah perkuburan Islam. Kampung sekian, itu biasa tanah wakaf. Beli ramai-ramai dengan kumpul duit. Maka dan bukan pula tanah musabbalah. Musabbalah tu tanah sabil. Tanah sabil fi sabilillah, iaitu tanah yang telah digunakan semenjak zaman berzaman sebagai tanah perkuburan untuk orang ramai umumnya. Maka kalau tanah sendiri, makruh perbuatan itu, karena dibimbangi kubur dijadikan tempat perhiasan dan menjadi tempat orang-orang akan pergi buat pujaan. Ramai orang pelik-pelik ni. Baru ni saya pergi melawat di satu tempat, kubur atas bukit, penuh kereta. Saya tanya pemandu guide, kata dia buat apa atas ni? Oh, di sinilah tempat orang bayar nazar, tempat orang tunah hajat, tempat orang mari sembelih. Tengok, kubur memang cantik. Inilah punca di antara Nabi SAW larang benda-benda macam ni, kerana dia panggil saddu zara'i, nak menyekat pintu-pintu khurafat yang lebih teruk daripada itu. Mungkin di peringkat awal tak ada apa-apa lagi, orang pergi ziarah je, tapi lama-lama akan timbul benda ni. Itu bukan saya tuduh, saya tanya pemandu, kata kenapa ramai orang? Dia pun cerita, oh ini kubur berkat, ini kubur wali. Bahasa boleh faham dah kat mana tu kan. Ini kubur wali, ini wali besar ini. Kata orang mari ramai buat apa? Itu bayar nazar, tunai hajat. Jadi mari duduk situ. Yang tunai hajat tu penjaga kubur yang dapatnya. Dengan ketung tabur-tabur orang masuk derma banyak dalam tu. Ini main-main. Ini masalah. Baik. Kita pergi kepada kategori tanah wakaf. Tanah musabbalah, maknanya tanah wakaf. Macam tanah perkuburan Islam di kawasan kita ini. Tetapi jika tanah itu tanah wakaf atau tanah musabbalah, maka hukum mendirikan bangunan atau pagar yang tersebut adalah haram. Jadi haram pergi buat bangunan di atas kubur di dalam tanah wakaf. Tak boleh kita buat, kerana mengambil kawasan yang luas lebih daripada yang sepatutnya dan membolotnya selama-lamanya. Ini kubur mak saya ni jangan kacau, orang lain tak boleh tanam sini tak. Sedang tanah itu untuk kegunaan orang ramai. Apa tindakan kalau orang buat juga atas kubur bangunan? Pihak berkuasa Islam. Ini kita ni, kita ini menyebut pihak berkuasa Islam berkewajipan meruntuhkan bangunan yang seperti itu. Jadi kalau ada orang buat kubur besar-besar, ahli jantung kuasa masjid, ahli-ahli AJK kubur berhak untuk meruntuhkan bangunan itu. Tanda baik-baik kita ni, pergi tunjuk ke AJK masjid kampung masing-masing. Kalau ada orang buat kubur besar-besar, kita runtuhkan. Sebab ini, kita ini telah mengarahkan sedemikian. Tapi jangan duduk. Perlu juga diterangkan, kubur itu sendiri jika ditinggikan lebih daripada sejengkal, maka itu adalah dilarang. Ini kadang-kadang kita punya orang panggil belindan ya. Apa orang sini panggil? Yang orang buat tanda kubur tu, buat dengan batu, dengan semen tu, tinggi-tinggi tu. Kalau dengan marmar tu sampai dua kaki ada. Yang dibenar, dikata setakat sejengkal saja. Lebih daripada tu dilarang. Jadi kita kena buatlah mesyuarat ahli jatuh kuasa masjid supaya tidak berlaku pelanggaran syariat kepada si mati. Tak ada apa dah dia. Kamu buat bangunan tinggi mana pun, bukannya malaikat mengambil, oh ni taraf VIP ni. Ya, kita kena hormat sikit lah. Nak tanya-tanya pun jangan banyak sangat. Contohnya lah, tidak ada nilainya. Yang dinilai di sisi Allah Azza wa Jalla, man atallaha biqalbin salim, orang yang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Masalah yang ketiga,
menulis ayat-ayat Al-Quran dan lain-lainnya pada batu nisan atau pada binaan kubur. Ini ada setengah ni Al-Fatihah penuh tulis atas kubur. Alim ulama rahimahullah taala daripada keempat-empat mazhab. Empat-empat mazhab Ahlus-Sunnah. Kan dalam Ahlus-Sunnah kita ni ada 4 mazhab. Telah memberi penjelasan mengenainya seperti berikut. Menurut mazhab Syafi'i, menulis ayat-ayat Al-Quran atau lainnya makruh hukumnya. Mana benda tak baik, benda tak elok, benda dibenci, itu maksudnya makruh. Jadi jangan nak tulis lah. Nak tulis juga pergi tulis kat dinding rumah. Dah, ni kat rumah duk gantung gambar penyanyi-penyanyi. Dekat kubur pergi gantung, pergi tulis apa? Tulis ayat Quran. Apa? Tetapi kalau sekadar menulis nama si mati, lebih-lebih lagi kalau ia seorang alim atau seorang yang saleh, supaya kuburnya mudah dikenali dan diziarahi, maka itu tidak dilarang, bahkan baiklah. Jadi kalau kita sekadar tak namanya, kita tulis nama apa orang ni, kita kata nama Minah binti Mamat, habis, cukup nama setakat tu ya. Banyak orang pun tahu ya, cucu dia pun mari, oh ni kubur nenek. Doakan kepada si mati supaya mereka dapat rahmat keampunan Allah Azza wa Jalla. Menurut mazhab Hanafi, kita pindah pada mazhab. Ini kitab kita ni bagus sebab dia perbincangan biar luas. Jadi ada setengah orang, masya Allah, kalau kita sebut mazhab-mazhab lain, tak boleh ini mencelarukan orang. Tidak mencelaru, menjelaskan. Kita kan dengar macam-macam hari ini. Jadi baik kita jelas daripada orang ambil sumber daripada mana-mana dia tak tahu. Menurut mazhab Hanafi, sebarang tulisan adalah makruh hukumnya, bahkan membawa kepada haram. Sebarang tulisan, kecuali kalau ditakuti kubur itu lama kelamaan tidak dapat dikesan, maka tidaklah makruh tulis nama orang tu. Mana lama-lama tak dapat dikesan, nak buat macam mana? Kubur yang tak diziarahi oleh anak-anak, hilang sungguh. Tapi kalau anak sentiasa pergi kubur, hilang tak hilang kubur? Kalau tak tanda pun dia ingat, tak tanda pun dia ingat. Anda ingat waktu saya belajar di Madinah dulu, ada 15 orang Malaysia terbalik dia punya coaster minibus tengah jalan di antara Mekah Madinah. 15 orang ni semuanya pakai ihram belaka nak pergi ke Mekah. Kan kubur di Madinah ni tak ada tulisan, ada batu tanda je. Jadi cuma dia ada petak berapa, jadi kita boleh kesan. Jadi saya pun nak suruh keluarga si mati ni bila mari esok boleh kenal kubur ni. Jadi alhamdulillah kita pun tanda nak ambil nombor petak. Dia memang boleh dikenali, dan alhamdulillah tak berapa lama lepas pada itu keluarga si mati daripada Malaysia diuruskan oleh pihak kerajaan, kedutaan, bawa keluarga dia pergi cari. Jadi kita boleh tunjuk di sini tempat keluarga kamu setakat mana yang kami uruskan. Dalam masa 3 hari, 5 orang 1 hari. Si pengurus jenazah di kuburan paket dia tak mau. Bulan Ramadan Allah susahlah pergi buka seorang-seorang cari mayat. Nak samakan dengan gambar pasport ada kecil ni. Kita pun tak kenal semua orang mati tu. Tengok muka ni, tengok pasport, betul dah, tarik keluar orang. 5 orang saya. Kalau dibawa semua sesama masalah. Jadi alhamdulillah mereka dapat kelebihan mati di bulan Ramadan dalam berihram. Nabi SAW sebut dalam hadis, jangan tutup muka orang yang mati berihram, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Mereka dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, Allahu akbar. Kita sedih, menangis kita tengok sedih dia mati, tapi kita juga menangis kerana terharu Allah Ta'ala pilih mereka mati di bulan Ramadan sedang berihram menuju ke Baitullahil Haram. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan mereka semua dalam syurga insya-Allah. Baik. Menurut mazhab Maliki, jika tulisan itu ayat-ayat Al-Quran, maka haram hukumnya. Maliki putus terus, haram tulis ayat Al-Quran. Dan jika hanya sekadar nama si mati dan tarikh matinya, maka makruh hukumnya. Kita ambil yang ni lah. Menurut mazhab Hambali, sebarang tulisan adalah makruh hukumnya. Selain itu, memasang lampu di atas kubur juga dilarang, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Jadi dipanggil ittikhadus suruj alal maqabir. Jadi tak boleh kita pergi pasang lampu di atas kubur, kecuali waktu kita nak kebumikan jenazah. Nak kebumikan jenazah tak apa, kalau tidak tak ada lampu macam mana pula
nak turunkan mayat tu. Lepas pada tu jangan dipasang lampu jadi ada setengah orang ni Masya Allah 40 hari dia pasang lampu atas kubur. Ini dilarang, ittikhazus suruj. Jadi Nabi kita larang daripada pasang lampu di atas kubur. Jadi banyaklah pelanggaran-pelanggaran masalah kubur kita ni dibuat oleh masyarakat kita. Bahkan tidak sah diwakafkan atau dinazarkan. Jadi kalau orang wakaf nak pasang lampu atas kubur, tak sah. Lampu tu pergi ambil kita di pintu, di tangga masjid, senang orang nak pergi solat. Dalam kedua-dua hadis tersebut juga dilarang duduk di atas kubur atau memijaknya semasa berjalan di tanah kubur. Ingatlah. Jadi lalu atas kubur jangan pijak kubur. Ni dah lalu atas kubur macam-macam dia orang buat. Ada setengah orang tu pergi tambak kambing atas kubur. Kata sampai hati kau, kambing duduk kencing atas kubur orang. Subhanallah. Jadi macam mana dia punya perasaan, kita pun tak tahulah. Bagaimana kalau kubur ayah kita orang pergi tak kambing situ? Agak-agak perang dunia kita dah. Tapi atas kubur orang kita lepas je kambing kita. Dia kata kambing tak berdosa, dia tak ada akal. Tapi tuan dia itulah nak jadi kambing juga. Menurut huraian ulama rahimahumullah, makruh hukumnya duduk di atas kubur atau memijaknya atau berteleku. Berteleku itu mana duduk menyengging di situ, ataupun bersandar kepadanya. Tak boleh. Jadi kita pergi pasal itulah di kubur orang tak duduk lama, sekejap je. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia pergi kubur sekadar bagi salam, doakan, kemudian dia balik. Jadi tak payahlah kita pergi bawa tikar bantal duduk atas kubur tu. Dalam pada itu jika terpaksa memijak, tak ada jalan lain kecuali kubur ni. Kerana tidak ada jalan lain yang menyampaikannya ke kubur yang kita tuju, atau kerana menggali kubur baru di tepinya, maka yang demikian itu tidaklah makruh. Kalau terpaksa. Tapi masalah sekarang ini tidak terpaksa pun, cuma kita yang seronok lalu ikut kubur kan. Jadi hati-hatilah bila pergi kubur. Ini adab-adab. Bila selesai daripada 4 larangan tadi, larangan membuat binaan atas kubur, menghiasi kubur, nyalakan lampu di atas kubur, menulis di atas kubur, dan juga memijak kubur. Jangan kita buat perkara-perkara yang tidak baik. Tamatlah perbincangan kita masalah tadi. Kita berpindah kepada masalah yang baru, hukum membawa mayat dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Ni ramai ni. Band jenazah pun beli yang baru-baru selalu dah. Tak ada band dapat tajaan daripada syarikat lah, daripada orang tua orang ni. Sebab nak band yang baru kerana nak balik mayat ke negeri. Apa hukum? Haram. Tengok tuan syekh kita ni bagi selalu. Haram membawa mayat yang belum ditanam dari sebuah negeri ke negeri yang lain, sekalipun ia berwasiat. Kalau aku mati, awak balik kampung. Kerana perbuatan yang demikian melanggar hukum yang menghendaki supaya mayat itu dihormati dan segera dikebumikan. Ni dak ni mayat mati luar negara, nak balik ke Malaysia, sampai seminggu tunggu mayat. Buat apa tunggu? Tanam je di mana tempat dia dikebumikan, diambilnya mayat, nyawa dia. Haram juga membawa mayat dari tempat matinya ke tempat yang jauh jika ada perkuburan orang Islam berhampiran dengan tempat matinya. Kubur Islam ada sini, kita nak balik jauh-jauh. Itu penulis ini kata haram. Kecuali jika tempat matinya berdekatan dengan tanah suci Mekah atau Madinah ataupun Baitul Maqdis, maka tidaklah haram dan tidaklah makruh, bahkan sunat membawanya dan menanamnya di situ. Lebih-lebih lagi di Madinah, kalau bolehlah, sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut man istata'a yamuta bil Madinah. Siapa dia boleh mati di Madinah. Tapi mati Madinah, dia tak kata bawa mayat ke Madinah. Siapa dia boleh mati di Madinah, fal yamut biha, adalah dia mati di Madinah. Karena orang mati di Madinah ni fa in kuntu syahidan au syafi'an yaumil qiyamah, aku menjadi saksi atau memberi syafaat kepada orang mati di Madinah pada hari kiamat. Jadi kalau tuan-tuan muslimin dan muslimat boleh berdoa, kita berdoalah, ya Allah, matikan aku dengan husnul khatimah dan matikan aku di bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani ke tak berani doa? Tak apa-apa nak tu. Nah, kalau duduk di Madinah, waktu di Madinah kita doa, kata para jemaah nak ikut dak doa saya ni. Ada hak ikut, ada hak tak berapa berani. Dia kata, ustaz jangan doa lagi, kita nak balik ni. Anak kata, anak saya kecil lagi.
Kita minta kalau nak mati, bukannya minta sekarang. Tak boleh minta sekarang. Kita minta kalau nak mati, kita yang pertama sekali kita minta husnul khatimah, sebab itu yang jadi aset utama kita. Kemudian mintalah mati di bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mak doa lagu ni, ingatlah kalau dia mengamuk nak pergi Madinah tu, anak-anak pakat pergi sekali. Mana orang tua ni nak mati ni, Allah Taala kabulkan doa dia pergi. Jadi dapat kelebihan tersebut. Mati tempat lain tak ada kelebihan sebagaimana yang Nabi kita sebut. Tapi dia kata mati, dia tak kata pindah ni. Tetapi nak bawa pindah ke tanah suci itu kerana tanah suci tersebut ada kelebihan dan berkatnya, tetapi dengan syarat mayat itu tidak ditakuti berubah. Kalau mayat takut berubah dah, bau dah, janganlah. Dan sesudah ia dimandi dan dikafankan dan disolatkan di tempatnya, barulah kita pergi bawa ke situ. Harus pula memindahkan mayat ke tempat lain jika ada keadaan darurat, seperti sukar menyembunyikan kuburnya di negeri orang kafir. Mana kalau kita ke bumi sini, orang kafir akan mari bongkar kubur dia, hinakan mayat dia, dia bakar ke, dia cincang ke apa kan. Atau kerana ditakuti mereka membongkar kuburnya dan menghinakannya, ataupun kerana tanah kubur sedang ditenggelami air. Demikian kesimpulan masalah ini. Jadi masalah sininya haramlah bawa pindah mayat dengan tidak ada sebab yang disebut tadi, wallahu alam. Kita pindah kepada tajuk yang lain, hukum membongkar kubur. Orang tanam dah, kita pergi gali balik, boleh? Jawabnya, haram membongkar mayat yang telah ditanam dan masih belum hancur kerana hendak memindahkannya ke tempat lain. Jika ke negeri Mekah sekalipun, atau kerana hendak mengafan dan menyembahyangkannya. Kita tengoklah kenapa kita nak bongkar mayat ni. Sebaliknya, wajib dibongkar kuburnya jika ia semasa ditanam dahulu tidak dimandikan atau ditayamumkan. Letak baris, ditayamumkan. Salah baca jadi muka lain tu. Ditayamumkan, supaya ia dimandi atau ditayamumkan. Demikian juga wajib dibongkar kuburnya untuk membetulkan letak si mati itu menghadap kiblat. Kita pergi tanam kubur, kita tahu kiblat, balik kubur, pusing ke belakang. Jadi kita buka balik, pusing mayat ke arah kiblat. Dan banyak lagi sebab-sebab yang mewajibkan supaya kubur itu dibongkar, seperti yang dihuraikan dalam kitab-kitab fiqh. Jadi saya tambah itu, para jemaah boleh tambah kat bawah tu. Demikian juga sekiranya pihak polis mengarahkan forensik untuk bongkar mayat ni kerana ada keperluan hukum nak penyiasatan, itu juga termasuk dalam perkara yang boleh dibongkar. Waktu ana ikuti satu seminar fiqh forensik yang dibuat di Ipoh pada waktu itu, di Dewan SUK di Ipoh, saya pergi bincang tajuk ni. Waktu ditaklimatkan kita tentang forensik memang sangat penting. Forensik itu, pembedahan itu memang penting kerana doktor nak mencari bukti sebab kematian dan juga jenayah terhadap mayat itu sendiri. Ada bukti dia. Jadi alhamdulillah dengan bantuan forensik itu pihak polis, penyiasat boleh mengesan sebab-sebab kematian tersebut. Jadi kalau keperlu begini, boleh dibongkar mayat kerana keperluan yang tersebut. Baik, kita pindah kepada hukum yang lain. Hukum menangis dan meraung semasa kematian. Bila ada orang mati, kita bertempik, mati dah lah orang yang aku sayangi, anakku yang disayangi, suami yang disayangi mati, isteri mati ke. Cuma siapa yang lebih kuat menangis? Isteri ke suami? Isteri mati menangis ke suami? Kau tak apa menangis mana? Nangis juga. Kita tak boleh nak kata, jangan duk tuduh macam-macam lah. Ada setengah orang kata, oh tak apa, isteri mati boleh cari hak lain. Mudah ke dia. Saya teringat kepada peristiwa 15 yang mati dalam ihram tadi. Salah seorangnya seorang doktor yang baru kahwin. Suami dia tak ikut. Doktor ni pergi dengan keluarga. Jadi bila saya balik ke Malaysia, kita buat perjumpaan dengan sahabat kita ni, dengan keluarga si mati buat di sini.
Mereka nak dengar lah apa yang saya boleh ceritakan setakat yang saya tengok lah, dengan bah hancurnya, dengan mayatnya. Jadi malam tu, oleh kerana kita mari jauh, maka ana ditempatkan di rumah suami kepada isteri yang mati tadi. Bila kita pergi duduk rumah dia, saya masuk dalam rumah, saya terkejut. Tengok beg kain telekung isterinya masih tetap di atas meja. Dah masa tu berapa bulan dah mati, lama dah. Pergi ke dapur, telur dengan bekas-bekasnya masih ada dalam peti. Saya kata ada something ni, saudara kita ni ada benda ni. Bila tanya dia, dia kata, Ustaz minta maaf lah, saya ni agak masih lagi tak boleh menerima keadaan, tak boleh terima. Saya pun nitik air mata saya. Ada juga seorang orang lagi ni, jangan, orang perempuan jangan duduk anggap laki-laki ni semua happy je bini mati, jangan lah. Dia kata kain telekung ni sampai hari ni saya tak usik lagi, yang dia tinggal sebelum dia pergi Mekah. Yang telur dalam ni, itu yang dia beli. Kata berat lah aku ni, semua hak dia berlaku ni macam mana, kata baiklah cari lain. Jadi panjanglah kita motivasi malam tu. Kalau sahabat saya ni dengar cerita ni, bolehlah hubungi balik, saya nak tahu perkembangan terkini dia. Lepas pada tu putus hubungan. Allahu Akbar. Jadi hukum menangis dan meraung semasa kematian. Bersedih hati dan menangis semasa ditimpa kemalangan atau semasa kematian orang yang dikasihi tidak dilarang oleh syarak dan tidak menjejaskan sikap sabar. Itu tanda hubungan hati di antara mereka. Jadi kalau orang kita tak suka mati, kita senyum ya, tapi orang kita sayang mati mesti sedih kan. Bahkan tidak dapat dipisahkan daripada tabiat semula jadi manusia yang berhati mulia dan berperasaan belas kasihan, tak akan selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menangis dan bersedih hati semasa kematian andandanya Ibrahim alaihissalam. Jadi waktu Nabi kita dapat maklumat, tengok Ibrahim anak dia meninggal, Nabi kita menangis. Sambil Nabi kita bersabda, bila sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, Tuhan menangis? Nabi kata apa? Innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya mata bergenang dengan air mata dan hati bersedih hiba. Dalam pada itu kami tidak mengatakan melainkan apa yang diredai oleh Allah Tuhan kami, dan sesungguhnya kami adalah bersedih hati dengan sesedih-sedihnya dengan sebab bercerai denganmu wahai Ibrahim. Itu dia panggil luah perasaan. Tak apa kita kata anak kita yang disayangi mati, suami kita mati, isteri mati, jadi tidak menjadi masalah sekadar bersedih. Hadis ini sahih dalam Bukhari. Tetapi sebaliknya, yang diharamkan ialah meraung, meratap, menampar pipi, mendabik dada dan mengoyak baju. Jadi bila orang mati kita bertepi, mati dah lah, tak ada dah lah orang harapan aku, habis dah lah, aku nak hidup dengan siapa atas dunia. Jadi mula itu dia panggil, atau koyak baju, pecahkan pasu bunga, apa-apa yang ada dalam rumah kita, itu dia panggil meratap, niyahah. Itu haram. Tentang hadis yang menerangkan bahawa si mati akan diseksa dengan sebab ia ditangisi oleh keluarganya. Ya, ada setengah orang ni kalau tengok budak-budak menangis, pakak pergi marah, jangan menangis. Kan kita nak pergi cium mayat nenek ke atuk ke mak kita mati tak, mesti air mata tengah mari. Ada orang marah, jangan pergi kesak air mata dulu, nanti mayat ni terseksa kena air mata kamu. Apa cerita? Tengok ni, si mati akan diseksa dengan sebab ia ditangisi oleh keluarganya. Apa maksud hadis ni? Maka para alim ulama rahimahumullah menjelaskan, kalaulah si mati semasa hidupnya berwasiat supaya ia diratapi, dia kata kalau aku mati semua anak cucu kena menangis, dan diraung-raungkan seperti biasanya yang dilakukan di dalam zaman jahiliyah dahulu, maka si mati akan menerima akibatnya yang buruk kerana perbuatannya yang berdosa itu dilakukan dengan permintaannya dan persetujuannya. Jadi kalau kita, tetapi kalau ia tidak setuju semasa hidupnya, maka ia tidaklah berdosa. Yang berdosanya ialah keluarganya yang melakukan perbuatan yang haram itu. Kalau kita tak suruh, bahkan kita dah bagi arahan kepada anak cucu kita supaya tidak buat niyahah ini,
maka kita tidak lagi berdosa insya-Allah. Jadi jangan duk suruh lah. Kan ada orang tak ada orang nak suruh kan. Tak ada orang